Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu dalam pengajian asas usulul fiqh dalam pengajian pada siri yang ke-29 28 pada hari ini insya-Allah, yang mana dalam di bawah topik al-adillatus syar'iyyah ataupun al-masadir asy-syar'iyyah, iaitu sumber-sumber dalil. Okey tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dalam membincangkan tentang dalil asasi yang kedua yang utama, iaitu al-hadis, as-sunnah, hadis selepas daripada dalil yang pertama iaitu al-Quran. Okey tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dah bincangkan dahulu pada minggu yang lalu. Dalam hadis ini tuan-tuan kena faham dia ada dua pecahan. Satu yang bersambung sanadnya, satu yang terputus sanadnya, yang tak bersambung. Apa itu sanad? Rantaian-rantaian hadis. Rantaian-rantaian periwayat hadis. Itu dinamakan sanad. Contoh daripada Nabi mengajar kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah mengajar kepada tabi'in. Tabi'in mengajar kepada tabi'in. Sampailah kepada Imam Bukhari. Mana Imam Bukhari ambil daripada guru dia, ambil daripada guru dia, ambil daripada guru dia, sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat Abu Hurairah, sampai kepada Nabi. Itulah dipanggil rantaian hadis, dipanggil sanad. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam rantaian hadis ini kita dah bagi tahu ada pecahan dua. Satu dipanggil yang bersambung sanad, yang terputus sanad. Yang bersambung sanad ni kita katakan dia terbahagi mengikut tariqah al-jumhur ataupun tariqah syafi'iyah, diterbahagi kepada dua je, iaitu mutawatir dan juga ahad. Hadis mutawatir iaitu hadis yang masyhur, yang mana mustahil lah kalau satu grup itu untuk mendustakan hadis tersebut, sebab dalam satu jumlah yang begitu ramai, yang meriwayatkan hadis tu. Tapi tak banyaklah, dalam ribuan, ratusan hadis yang adanya hanya dalam 10 ataupun bawah daripada 10% daripada banyak-banyak hadis. Okey. Kemudian tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lihat lawan kepada mutawatir adalah hadis ahad. Hadis ahad ni apa dia? Iaitu hadis yang bukan mutawatir, iaitu periwayatnya tak ramai. Tak kira lah 5 orang ke 10 orang ke 20 orang ke, tapi tak sampai kepada satu tahap yang mana mustahil lah kalau mereka ni nak berbohong, sebab satu jumlah yang begitu ramai. Tuan-tuan, kita dah bincangkan mengikut tariqah al-Hanafiyah, dia bahagikan kepada 3, iaitu hadis mutawatir yang kita bincangkan pada minggu yang lalu. Hadis mutawatir ini ada hadis yang mana sama dari segi lafaznya. Mutawatir dari segi lafaz. Ada yang mutawatir dari segi makna. Mutawatir dari segi lafaz kita bincang, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mereka-reka hadis ke atas aku, Nabi kata, maka dia telah menempah tempatnya dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu yang meriwayatkan hadis tu tak kurang daripada 70 orang sahabat. Mana ramai sangat. Jadi bila ramai, dia jadi hadis mutawatir dari segi lafaz tu, lafaz hadis tu, matan hadis tu. Tapi dari segi makna, contoh hadis menyapu khuf untuk orang yang batal wuduk, nak sapu khuf. Dia tak basuh kaki, basuh khuf, sapu khuf, bukan basuh, sapu khuf. Dari segi lafaz tak sama, tapi dari segi makna yang membolehkan untuk menyapu khuf ini dalam jumlah yang begitu ramai, dari segi maknanya adalah harus. Makna tu makna yang mutawatir, sangat ramai yang meriwayatkan hadis yang berbeza-beza. Okey, bukan dari segi lafaz, dari segi makna.
tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bincangkan bila sebut tentang hadis mutawatir, apakah yang utama yang kita perlu tahu hukum hadis mutawatir, iaitu dia memberi ilmu yaqin, iaitu bukan lagi zanni tapi qat'i. Nah, kemudian tak beri ruang kepada para mujtahid, ulama-ulama yang mujtahid seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan sebagainya untuk ijtihad. Tak ada ruang. Okey? Tak ada ruang untuk ijtihad tentang sah tak sah hadis tadi, sebab hadis itu dah mutawatir. Okey tuan-tuan, dan hadis mutawatir ni siapa yang ingkar maka jadi kafir, maka wajib beramal dengan hadis mutawatir. Alhamdulillah tuan-tuan, sekarang kita nak bincang tentang hadis masyhur mengikut tariqah al-Hanafiyah. Tariqah al-Hanafiyah. Kita dah bincangkan bila sebut tentang hadis masyhur, dalam kita buat senarai di papan putih, buat lukisan sikit di papan putih supaya lebih nampak gambaran. Okey, kita dah bincangkan sebelum ini, kalau tuan-tuan masih ingat, sebelum kita masuk lebih jauh, hadis ini kita dah bagi tahu mengikut al-jumhur, tariqatul jumhur. Okey, dia bahagikan hadis apa? Hadis ahad. Hadis apa? Hadis ahad terbahagi kepada 3. Ada dipanggil sebagai al-fardu, dipanggil gharib. Ada yang dipanggil sebagai aziz. Okey, ada yang dipanggil sebagai masyhur. Dalam mana tiga-tiga ini adalah dalam ahad, pecahan. Berbeza dengan tariqah al-Hanafiyah, tuan-tuan. Tariqah al-Hanafiyah dia bahagikan mutawatir. Okey, yang kedua adalah hadis masyhur. Yang ketiga adalah hadis ahad. Maknanya apa? Masyhur bukan termasuk dalam ahad. Ahad bukan masyhur. Tapi di sini masyhur termasuk dalam ahad, hadis ahad. Tentu kena faham inilah jalur cara untuk kita memahami tariq, dipanggil sebagai tariqatul al-jumhur dan juga tariqatul al-Hanafiyah. Okey. Tuan-tuan, sekarang kita nak melihat apa itu masyhur. Okey, bila sebut tentang hadis masyhur, dia adalah satu hadis yang mana telah meriwayatkan hadis tersebut daripada Nabi SAW oleh sahabat. Cuma yang meriwayatkan hadis tu adalah 2 orang ataupun lebih, yang mana tidak sampai ke tahap apa? Tahap mutawatir. Okey, tuan-tuan lihat, bila sebut tentang hadis masyhur, tariqah al-Hanafiyah, okey, yang meriwayatkan hadis tu adalah siapa? 2 orang sahabat. 2 orang sahabat ataupun ke atas, sama ada 3 orang, 4 orang, 5 orang ataupun 10 orang, 20 orang, tapi tidak sampai kepada jumlah mutawatir. Berapa tu jumlah mutawatir? Dia tidak ditahdidkan, tidak dibataskan berapa itu jumlah mutawatir, berapa ramai. Sebab mutawatir ni, cara untuk ta'yin, nak tentukan dia adalah satu jumlah yang begitu ramai, yang mana ramai tersebut mustahil untuk kita katakan mereka ni bersepakat dalam mendustakan hadis, dalam mendustakan sesuatu perkara. Nampak? Jadi di sini bila sebut tentang masyhur, adalah yang meriwayatkan hadis tu daripada Nabi, 2 orang sahabat ataupun lebih, 3, 4, 5, 6, yang tak sampai kepada jumlah mutawatir. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, okey, jadi tuan-tuan boleh lihat dalam kitab Abdul Karim Zaidan, dalam kitab apa, Ilmu Usulul Fiqh, dia ada bahaskan benda saya sebutkan ini. Kemudian kita lihat contoh hadis masyhur ini. Contohnya seperti apa hadis masyhur? Contoh ni seperti apa? Seperti mana qunut nazilah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qunut nazilah ni bila ditimpa satu bencana. Tak semestinya bencana. Kemungkinan kita panggil, dia selalu ditimpa bencana lah, musibah.
Tak kira kita, negara kita ataupun masyarakat kita, keluarga kita, maka disunatkan untuk qunut nazilah. Tuan-tuan, qunut nazilah ini dalam riwayat Imam Bukhari pun ada, Imam Tirmizi pun ada, banyaklah mengenai qunut nazilah ni. Ditimpa musibah, contohnya seperti kita ditimpa dengan pandemik COVID-19, disunatkan qunut nazilah 5 waktu kita buat pun boleh, tak jadi masalah. Cuma orang Melayu akan tengok pelik, imam tak habis qunut 5 waktu. Sebenarnya itu qunut nazilah boleh. Sebab apa? Kita masih dalam pandemik COVID-19 yang masih belum reda sepenuhnya. Okey, adakah hadis ni hadis masyhur, hadis mutawatir? Tidak, dia hadis masyhur. Sebab apa? Yang meriwayatkan hadis tu tak seramai macam mutawatir. Mungkin 4 orang sahabat ke 5 orang sahabat ke. Okey. Okey. Kemudian tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat hadis yang satu lagi pun ada juga dipanggil masyhur juga, la yarithu apa? Al-qatil. Hadis la yarithu, tidak mewarisi, al-qatilu, pembunuh. Pembunuh tidak dapat mewarisi harta orang yang dibunuh. Ini hadis tahap masyhur. Okey? Dia tak tahap mutawatir. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat lagi hadis yang masyhur ini adalah a'la darajah min hadisil ahad. Tuan-tuan nampak tak? Hadis masyhur ini dia lebih tinggi daripada hadis ahad, dan dia bawah daripada hadis mutawatir. Maknanya dia tengah-tengah, level nombor 2. Okey? Dan kita nak bincang tentang hukum hadis yang masyhur. Ini kita bincang tentang definisi hadis mutawatir. Nampak? Kemudian kita bincang tentang apa contoh hadis mutawatir. Sekarang kita nak bincang tentang apa? Tentang hukum hadis mutawatir. Apakah hukum dia? Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, hukum hadis yang masyhur ini dia taklah sampai ke tahap qat'i, yakin. Cuma dia zon. Fayajibul amal biha illa annahu la yakfur jahiduha bisababi adamu turiha. Dia hukum dia tuan-tuan yang pertama sekali apa dia? Dia tak sampai ke tahap yakin. Tapi untuk hukum masyhur dia adalah apa? Zanni. Okey? Zanni. Yang keduanya, dari segi beramal dengan hadis masyhur hukumnya wajib. Cuma berbeza dengan mutawatir. Mutawatir wajib juga beramal, tapi siapa yang ingkar kufur. Masyhur, siapa yang ingkar kepada hadis masyhur, dia tidak kufur, tidak kafir. Okey. Yang ketiga, apa dia? Wajib beramal dan juga tidak kafir. Siapa yang ingkar tidak jatuh kafir. Okey. Dia ada dua lah, wajib dan tidak jatuh kafir kalau kita ingkar. Berbeza dengan mutawatir. Mutawatir siapa yang ingkar jadi kafir. Okey. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan boleh lihat juga apa yang saya sebut ni dalam kitab Abdul Karim Zaidan, kitab Al-Wajiz fi Usulil Fiqh. Okey. Sekarang kita lihat pula tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dah habis bincang tentang masyhur. Masyhur kita dah selesai. Mutawatir pun dah selesai pada minggu yang lalu. Sekarang kita lihat hadis ahad. Hadis ahad ni tuan-tuan. Okey. Definisi dia yang meriwayatkan adalah bilangan yang tidak sampai had mutawatir. Tabaq ay fi ay tabaq min tabaqat isnadur riwayah. Dia dari segi kita panggil apa? Dari segi definisinya lebih kurang dengan masyhur.
hadis yang meriwayatkannya tak sampai kepada jumlah mutawatir, pada mana-mana level tabi'in ke tabi'in ke ataupun selepas itu ke, tidak sampai ke tahap apa tu, ke tahap mutawatir. Sama lebih kurang definisi dengan masyhur. Okey, cumanya tuan-tuan, sebab apa dinamakan khabar ini, hadis ini dengan hadis ahad, sekalipun ta'addudir riwayat, maknanya periwayat hadis tu ramai, banyak pada sebahagian tabaqat, kerana limumasalatihi khabarul wahid fi ifadati dhann lal yaqin. Okey, sebab apa dinamakan hadis ahad? Sekalipun pada, contohnya tuan-tuan, saya nak bagi contoh kepada tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah. Contohnya pada zaman Nabi, okey, ni zaman sahabat ambil daripada Nabi, okey, ambil daripada Nabi, kemudian yang ambil daripada sahabat adalah tabi'in, okey, yang ambil daripada tabi'in adalah tabi'in, okey, tabi'in. Okey, saya nak bagi tahu, mungkin setiap satu level ni, mungkin yang meriwayatkan di sini 3 orang, di sini yang meriwayatkan 30 orang tabi'in, di sini kurang balik 3 orang yang meriwayatkan hadis. Okey, jadi mana dia tak semua level sama. Kadang-kadang ada satu level yang meriwayatkan hadis tu ramai. Okey, itu tetap dipanggil hadis ahad. Itu mengikut pandangan jumhur lah. Okey. Okey. Kemudian kebanyakan hadis yang diriwayatkan dengan tariqatul ahad, kebanyakannya semua dalam mengikut tariq hadis apa, hadis ahad. Banyak hadis-hadis tak kita Imam Bukhari, Muslim dan sebagainya, kitab-kitab sahih, kitab-kitab Sunan Sittah, semuanya kebanyakan adalah hadis ahad. Okey, kerana dia memonopoli 90% dalam hadis-hadis semua adalah hadis ahad. Okey, sebab itu saya sebutkan tadi, yang hadis yang mutawatir ni sama ada 10% ataupun kurang daripada 10%. Tuan-tuan boleh lihatlah apa yang disebut oleh Dr. Abu Lais dalam kitab Ulumul Hadis, asiluha wa mu'asiruha, dan kita ada sebut perkara ni. Okey, kemudian contoh hadis ahad, saya nak bagi tahu contoh. Okey, contoh hadis ahad. Contohnya adalah innamal a'malu binniyat. Okey. Innamal a'malu binniyat. Tuan-tuan nampak, hanya saja amalan itu dengan niat. Hadis ni tak meriwayatkan melainkan fi tabaqati sahabat illa rawin wahid. Okey, hadis innamal a'malu binniyat yang ambil daripada Nabi ni, siapa? Berapa orang yang ambil daripada Nabi? Berapa orang? Hanya 1 orang sahaja yang ambil daripada Nabi. Jadi ramai ke tak ramai, 1 orang aja. Cuma hadis ni jadi tersebar luas. Telah tular hadis ni. Sebenarnya yang mengambil daripada Nabi hanya seorang je. Tak salah saya Umar ibn al-Khattab ni riwayat hadis ni. Okey, innamal a'malu binniyat, hanya saja amalan itu dengan niat. Okey, khabar ahad ini apa hukum dia? Hukum dia macam tadi juga sama. Dia beri az-zan. Zan. Wajib beramal juga hadis ahad. Wajib beramal dengan hadis ahad. Cuma tuan-tuan, saya nak bagi tahu tentang hukum ni sedikit berbeza mengikut tariqah al-jumhur dan juga tariqah al-Hanafiyah. Dari segi hukum hadis ahad. Hukum hadis ahad dia terbahagi kepada 2. Ini adalah jumhur, majoriti, tariqah Syafi'iyah. Ini adalah al-Hanafiyah. Okey. Hukumnya apa? Di sini zon, sama juga di sini pun zon. Okey, zon ni tidak memberi yakin, tak sampai ke tahap yakin. Okey,
Kemudian wajib beramal. Mana wajib? Jumhur adalah wajib beramal. Nampak Jumhur wajib beramal dengan hadis ahad. Adapun tariqah al-Hanafiyah, wajib beramal ni bila pendapat jumhur, wajib beramal ini adalah bila mana hadis sabit, mana bersambung sanadnya. Okey, bersambung sanadnya dan hadis tu hadis yang sahih, barulah jadi wajib untuk beramal. Manakala di sisi tariqah al-Hanafiyah, wajib beramal tapi diletakkan beberapa syarat. Beberapa syarat. Apa dia? Dia tak jadi berapa syarat? 5 syarat Dia wajib juga beramal tariqah al-Hanafiyah, tapi ada 5 syarat. Apa dia tu? Untuk beramal dengan hadis ahad di sisi imam, di sisi siapa? Al-Hanafiyah bukan 5 tetapi ada 3 syarat. 3. Apa dia? Yang pertama. Okey. Periwayat hadis tidak beramal berbeza dengan apa yang diriwayatkan. Apa dia? Periwayat hadis dia riwayat lain. Riwayatnya dia kata A, tapi bila amalan dia kata B. Nampak tak? Tariqah al-Hanafiyah dia kata syarat nak beramal dengan wajib nak beramal dengan hadis ahad. Al-Hanafiyah dia kata syaratnya periwayat hadis tadi hendaklah dari segi pengriwayatannya adalah A, dari segi amalan dia juga adalah A, sama. Amalan teori dan juga praktikal sama. Tapi kalau riwayat teorinya kata A, tiba-tiba time praktikal, time nak praktis, nak tatbiq, dia kata B, dia buat B. Maka di sini ulama al-Hanafiyah dia mengatakan tidak diiktibar sebagai riwayat, tetapi ambil yang amalan B. Amalan. Jangan tengok apa yang diriwayat, tapi tengok apa yang periwayat hadis tu buat. Bila mana bertembung, cakap lain buat lain. Nampak? Sebab itu syarat wajib nak beramal dengan hadis ahad mengikut tariqah al-Hanafiyah hendaklah riwayatnya adalah sama dengan perbuatannya sendiri. Okey, kemudian yang keduanya. Hadis tersebut berkait dengan apa yang banyak berlaku. Okey. Ataupun dipanggil sebagai ma ta'ummu bihil balwa. Kita panggil umum balwa. Umum al-balwa. Umum balwa ni makna tak dapat, dia macam tahap darurat lah. Makna semua manusia perlu tahu, semua manusia perlu tahu. Jadi bila mana semua manusia perlu tahu benda tadi, dia jadi jatuh hukum umum balwa. Jadi hukum hadis ahad jadi wajib beramal. Okey. Yang ketiganya, hadis tersebut muwafiqan lil qiyas. Dia hendaklah sama dengan apa syarat ketiga? Sama dengan qiyas. Okey. Okey, idza kana rawi ghairu faqih wa laysa bimujtahid. Syarat yang ketiga ni sebenarnya hendaklah orang yang meriwayatkan dia adalah seorang faqih. Seorang faqih. Syarat dia. Okey. Bila mana dia seorang faqih, maka diterimalah hadis ahad dia. Tapi kalau periwayat tadi tidak faqih, bila tidak faqih, ijtihad dia tak dapat diterima, melainkan ijtihad dia kena muwafiqan lil qiyas, kena sama dengan qiyas baru boleh. Nampak? Jadi pendek katanya, syarat yang ulama Hanafiyah letak 3 syarat: riwayat dan juga amalan. Teori dan praktisnya mesti sama. Yang kedua, jatuh kepada umum membalwa, iaitu manusia perlu tahu, berhajat kepada benda tu. Manusia semua perlu berhajat kepada benda tu, jadi wajib dia beramal dengan hadis ahad. Dan yang ketiga, syaratnya periwayat hadis tadi mestilah seorang faqih yang diterima. Bila faqih ni dia mahir dalam bidang fiqh, diterimalah ijtihad dia. Kalau dia tidak faqih, maka dia perlu muwafiqan lil qiyas, sama dengan hukum qiyas, tak berlawanan dengan qiyas. Okey
Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat pula hadis ini semua adalah hadis di bawah satu topik yang besar, bermakna hadis yang sanadnya, rantaian hadisnya bersambung, rantaian periwayat hadisnya bersambung. Okey, sekarang kita nak bincang yang kedua, iaitu dipanggil hadis yang mana tidak bersambung. Sanadnya tak bersambung, sanad terputus. Okey. Ini semua yang kita bincang ni semua di bawah tajuk hadis yang sanadnya bersambung. Sekarang saya nak bincang hadis yang sanadnya tidak bersambung. Okey? Hadis apa? Terputus sanad. Terputus sanadnya. Okey. Tuan-tuan nampak? Sekarang ni. Okey. Hadis yang diriwayatkan daripada Nabi, bila mana bersambung je sanad, jadi majoriti di kalangan ulama mereka sepakat hadis yang diriwayatkan daripada Nabi yang tidak bersambung sanad, mana apa, terputus sanad dia. Okey, jadi jumhur di kalangan ulama, majoriti di kalangan ulama sepakat menyatakan hadis tadi adalah hadis dhaif, lemah, tidak boleh dijadikan hujjah untuk istinbat ahkam. Apa istinbat? Untuk mengeluarkan hukum daripada hadis itu, tak boleh. Cuma di sana kita katakan dia ada pelbagai term, nama, istilah untuk hadis yang tak bersambung sanad ni. Okey, ulama berbeza pendapatlah mengenai berhujjah dengan hadis tersebut, terutamanya mengenai dengan hadis apa, dipanggil hadis apa, hadis mursal. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan belajar, insya-Allah nanti kita akan bincangkan juga dalam ilmu, kita akan buat live juga, tapi bukan dalam waktu yang terdekat, iaitu ilmu usulul hadis ataupun apa dipanggil sebagai mustalah hadis. Di sana ada hadis syaz, ada hadis matruk, ada hadis munkar, ada hadis hasan, dhaif, maudhu', munqati', mauquf. Semua tu term-term yang tuan-tuan perlu tahu definisinya. Okey. Cuma hadis yang terputus sanad. Apa terputus sanad? Tuan-tuan, contohnya daripada Nabi. Okey. Nabi, daripada sahabat. Okey. Kemudian daripada siapa? Daripada tabi'in. Tiba-tiba daripada siapa? Tabi'in. Okey. Tabi'in. Tiba-tiba di sini tuan-tuan, tak tahu siapa dia nama dia. Tabi'in dia bagi tahu dia ambil daripada seorang guru tapi tak tahu nama siapa. Kemudian terus langkau kepada sahabat. Sedangkan tabi'in tak berjumpa pun dengan sahabat ni. Dia ambil dengan tabi'in, tapi tabi'in ni siapa nama tak tahu. Bila tak tahu, makna dia terputuslah sanadnya. Maka bila terputus sanad hadis ni, majoriti di kalangan ulama menyatakan hadis dia adalah dhaif, lemah, tidak boleh dikeluarkan hukum. Okey, cuma dia banyak term lah, banyak istilah dia. Cuma yang menjadi perbahasan di kalangan ulama antara banyak-banyak istilah hadis yang diperbahaskan adalah hadisul mursal. Okey, hadis apa? Dipanggil sebagai hadis al-mursal. Hadisul mursal. Okey, mengenai dengan hadis mursal ini, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mana salah seorang daripada tabi'in telah angkat kepada Nabi. Yang saya sebutkan tadi, saya dah padam. Saya sebut tadi Nabi, okey, sahabat, tabi'in, kemudian tabi'in. Okey. Masalahnya tabi'in dia tak sebut nama orang atasnya. Dia terus sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma rafa'ahu ahadut tabi'in ila an-nabi wa lam yazkur al-wasithah bainahu wa bainan nabi. Okey, sekarang ni tuan-tuan, contoh yang paling mudah, tabi'in. Tuan-tuan nampak tabi'in, dia ambil hadis daripada, dia kata hadis ini daripada Nabi, rafa'ahu ila nabi, dia angkat hadis ni kepada Nabi.
Dia kata Nabi SAW bersabda seperti ini. Dia tak pernah jumpa Nabi. Tabi'in tidak pernah berjumpa Nabi. Jadi maknanya dia telah gugurkan satu nama di sini. Dia ada dua kebarangkalian. Sama ada tabi'in ini dia boleh ambil dengan sahabat, ataupun diambil dengan siapa? Ataupun diambil dengan siapa? Dengan sesama dia, iaitu tabi'in juga. Bila mana seorang tabi'in dia rafa', dia telah mengangkat hadis tadi kepada Nabi, dia tak sebut dia ambil daripada siapa. Hadis ini dipanggil hadis mursal. Tuan-tuan nampak hadis yang mana tabi'in telah menyebut nama Nabi. Dia kata Nabi SAW bersabda, tapi dia tak sebut siapakah guru dia, dia ambil daripada siapa. Jadi di sini ada dua kebarangkalian ihtimal, sama ada dia mengambil daripada sahabat ataupun dia mengambil daripada tabi'in. Nampak tak? Itu yang menjadi persoalan. Okey? Itu yang menjadi persoalan. Dia nak ambil, dia sebenarnya yang digugurkan nama yang guru dia ambil hadis, dia ambil hadis daripada sahabat ataupun tabi'in. Itu yang kita tak tahu. Seorang tabi'in mengatakan Nabi SAW bersabda. Terus Nabi, padahal dia tak jumpa Nabi. Okey? Inilah dipanggil sebagai hadis mursal. Jadi hadis seperti ini kita panggilkan, sanadnya seperti ini kita panggilkan hadis yang lemah. Okey? Hadis mursal ni hadis apa? Hadis yang lemah. Sebab apa lemah? Sebab kita ada dua kebarangkalian. Kalau tabi'in dia memang jelas ambil dengan sahabat, sahabat semuanya adil, tak jadi masalah. Kalau betul dia ambil dengan sahabat, maka hadis dia akan jadi hadis yang kuat, yang boleh sampai ke tahap sahih. Sebab sahabat dia memang kita tahu kepribadian dia bersama dengan Nabi. Okey, itu tidak dinafikan. Tapi masalah kita takut tabi'in dia tak ambil dengan sahabat, tapi dia ambil dengan kawan dia tabi'in yang lain. Guru dia tu sama level dengan dia. Jadi itu yang kita khawatir. Maka disebabkan kekhawatiran inilah, ihtimal inilah, diambil dengan atas ataupun bawah, ulama mendhaifkan hadis ini. Okey. Sebab kalau diambil dengan sahabat tak apa, tak ada masalah. Cuma kita tak tahu, kemungkinan dia akan ambil dengan tabi'in. Okey. Okey, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah, bila sebut tentang hadis mursal, okey, hadis mursal, maka ulama-ulama usul, ulama-ulama fiqh untuk berhujjah dengan hadis mursal, mereka berbeza pendapat. Bolehkah dijadikan hujjah? Hujjatul mursal, berhujjah dengan hadis mursal, boleh ataupun tidak? Ulama usul, ulama fiqh berbeza pendapat. Okey. Di sini ada tiga pendapat. Pendapat pertama, mereka kata tak boleh berpegang dengan, bersandar dengan hadis mursal. Tidak berpegang dengan hadis mursal. Inilah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dalam mazhab Hanbali. Pendapat pertama apa? Tidak boleh berpegang. Ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dalam mazhab Hanbali. Okey. Pendapat yang kedua, dia kata apa? Yang hadis mursal ini diterima bulat-bulat, secara mutlak diterima, dan boleh jadikan hujjah tanpa melihat apa-apa syarat. Inilah mazhab Abu Hanifah dan juga mazhab Malik. Dia kata diterima. Terima apa? Mutlaqan. Apa mutlaqan? Maknanya tak perlu syarat, tak perlu qaid. Hadis mursal boleh jadikan hujjah. Cuma hadis yang mursal ini diterima oleh siapa? Oleh ulama Hanafi dan juga ulama Maliki, Imam Malik. Okey, Imam Malik. Siapa dia? Abu Hanifah dan juga Imam Malik. Abu Hanifah dan juga Imam Malik, mereka kata boleh berhujjah dengan hadis mursal. Manakala pendapat yang ketiga boleh pendapat ketiga,
Dia ambil jalan tengah, jalan langkah ketiga, pendapat ketiga. Ulama yang mana menjadikan hujjah dengan hadis mursal. Boleh dijadikan hujjah dengan hadis mursal, tetapi bukan mutlaqan, tapi apa, bil qaid, dengan syarat, bil quyud ataupun bil syurut, dengan syarat. Boleh nak berhujjah dengan hadis mursal, tapi ada beberapa syarat, bil quyud. Quyud ni beberapa qaid, ataupun bil syurut, ada beberapa syarat. Okey. Ini pendapat siapa ni? Inilah pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Okey. Imam apa? Al-Imamu Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Okey. Jadi apa yang kita boleh simpulkan di sini? Kita menyatakan pendapat Imam Ahmad bulat-bulat menolak hadis mursal. Sebab apa? Sebab dia hadis yang kita panggil sanad yang terputus. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik rahimahumallahu ta'ala menerima secara bulat-bulat mutlak hadis, menjadikan hujjah hadis mursal ini. Pendapat yang ketiga, Imam Syafi'i menolak hadis berhujjah dengan hadis mursal, melainkan sekiranya cukup spek-spek dia, syarat-syarat dia, barulah boleh beramal dengan hadis mursal. Apa itu spek-spek dia? Apakah itu syarat-syarat dia yang membolehkan ashabus Syafi'i untuk beramal dengan hadis mursal? Jadi kita lihat. Okey. Syarat yang pertama, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syarat yang pertama, hadis mursal bila satu hadis datang, dia kena disokong oleh hadis lain. Disokong dengan riwayat yang lain, disokong dengan sanad riwayat yang lain. Sama ada hadis yang lain itu dia mestilah muttasil as-sanad. Apa muttasil as-sanad? Iaitu hendaklah hadisnya hadis yang bersambung sampai Nabi, ataupun hadisnya kena mursal juga, sama macam yang hadis tadi. Faham Jadi syaratnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala letak syarat nak beramal dengan hadis mursal, hendaklah disokong dengan hadis yang lain yang mana bersambung sanadnya. Hadis yang lain yang bersambung sanad, ataupun hadis yang lain mursal juga tapi riwayatnya berbeza. Ini riwayat imam ini riwayat oleh orang ini. Maka hadisnya sama, cuma rantaian hadis tu berbeza. Jadi bila ada dua hadis, dua-dua mursal, maka boleh dijadikan hujjah. Itu yang pertama Imam Syafi'i letakkan. Yang kedua adalah yuwafiq hadzal hadis mursal qaulu ba'dus sahabah. Okey, bertepatan hadis mursal ini dengan perkataan sahabat. Hadis mursal ini hendaklah dia muwafiq, sama dengan siapa? Dengan qaul, pendapat sebahagian sahabat, ba'dus sahabah. Hendaklah hadis mursal tadi dia maknanya bertepatan dengan pendapat sebahagian sahabat. Yang ketiga, apa dia? Sebahagian ulama menerima hadis mursal ini dan memfatwakan dengannya. Jadi makna yang ketiga ini, sebahagian di kalangan ulama menerima hadis ini dan mereka mufta bih, menjadikan dia sebagai fatwa. Boleh. Yang keempat, apa dia? Tabi'in yang meriwayatkan hadis ini daripada kibarut tabi'in alladhi yuksirun riwayah anis sahabah. Syarat yang keempat ini, yang meriwayatkan adalah tabi'in. Tabi'in yang meriwayatkan, dan tabi'in ni
dia banyak ambil hadis daripada sahabat. Bila dia banyak ambil hadis daripada sahabat, bila mana dia membacakan hadis mursal, dia angkat hadis kepada Nabi, tak sebut dia ambil daripada siapa, tapi kebanyakannya dia ambil daripada sahabat Nabi, maka hadis dia diterima. Okey, tapi dengan syarat lah, apa dia, tabi'in ini dipanggil sebagai kibarut tabi'in. Kibarut tabi'in. Kibarut tabi'in tu makna apa? Makna sahabat yang lama, tabi'in yang dah tua. Sebab tabi'in ni ada yang tabi'in yang budak-budak. Mana bila budak-budak ni, dia tak sempat sangat dengan sahabat. Dia tak sempat sangat dengan sahabat. Bila kibar, orang lama, orang tua, tabi'in, dia sempat dengan banyak sahabat. Okey, cuma tak sempat jumpa Nabi je. Okey. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syarat-syarat yang 4 ni. Okey, 4 syarat untuk hadis mursal yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Okey, ini adalah serendah-rendah darjat hadis yang muttasil sanaduhu, yang mana sanadnya bersambung. Tuan-tuan, hadis yang bukan terputus sanad, hadis yang bersambung sanad. Hadis yang bersambung sanad. Kita bincang dulu, ada hadis yang sanadnya bersambung, sanadnya terputus. Hadis yang sanadnya bersambung, level yang paling rendah, paling bawah adalah hadis mursal, tapi kena ra'i 4 spek ni. 1, 2, 3, 4. Kena ra'i ke semuanya. Kena ra'i ke semuanya. Dan juga bila cukup semua aspek ni, maka dia dikategorikan sebagai hadis mursal yang boleh jadikan hujjah, cuma dia level yang paling bawah. Cuma bila mana bertembung dua hadis yang mana bersambung sanad dan tak bersambung sanad, sudah pastilah hadis yang bersambung sanad diutamakan. Itu semua tuan-tuan faham. Okey, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di kita lihat apa bincangan kita. Okey. Dalalatus sunnah. Dalalah. Dari segi dalalah makna hadis. Kesan hadis dalam hukum hakam di sisi ulama-ulama usul. Tuan-tuan perlu faham, bila sebut as-sunnah an-nabawiyah, bila sebut apa sunnah nabawiyah, dia adalah sumber syariat yang kedua, seperti mana tuan-tuan puan-puan sedia maklum. Sama ada dia dari segi apa, qauli, fi'li ataupun taqriri. Cuma saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah, dia ada beberapa pembahagian. Satu dipanggil qismun tasyri'iyyun. Apa dia? PL-PL yang mana Nabi SAW buat. Dan maksud Nabi buat nak menerangkan hukum syarak. Contohnya seperti Nabi potong tangan pencuri. Ini nak menerangkan apa yang mujmal dalam Quran. Tuan-tuan lihat dalam Quranul Karim, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Pencuri lelaki, pencuri perempuan, potong tangan mereka berdua. Nampak? Ijmal. Quran kata potong tangan. Umum tu potong tangan macam mana? Potong sampai bahu ke, sampai siku ke, sampai pergelangan tangan? Yang mana satu ni? Jadi sunnah. Sunnah telah menerangkan, hadis menerangkan. Jadi bila Nabi buat, Nabi yang potong tangan pencuri. Nabi potong tangan pencuri. Bila Nabi potong tangan pencuri, itu adalah tasyri', pensyariatan. Mana potong tu bukan potong sampai bahu, potong pergelangan tangan. Wajib berpegang. Wajib berpegang dengan apa yang Nabi buat. Okey? Mana apa yang Nabi buat berkaitan dengan hukum halal haram, maka dianggap dia sebagai satu sumber yang asal, yang wajib untuk kita berpegang. Yang kedua adalah
qismun ghairu tasyri', yang tidak disyariatkan. Dia ada dua bahagian tu. Okey, sama ada khusus untuk Nabi ataupun sifat kebiasaan Nabi lah. Okey. Tapi dia tak bergantung kepada wahyu tu. Dia bukan dia tidak ada, tak disandarkan kepada wahyu. Contoh, dia bukan dua, ada tiga. Satunya dipanggil sebagai apa yang dimulakan daripada Nabi dengan sifat al-basyariyah. Apa dia tu? Seperti makan Nabi, minum Nabi, Nabi berdiri, Nabi duduk, Nabi berjalan, Nabi pakai baju. Tak menunjukkan hukum hakam. Nabi makan, takkan nak menunjukkan wajib makan. Nabi minum, nak menunjukkan wajib minum. Tidak. Itu perkara yang tabi'ah al-basyariyah. Tabiat manusia, makan, minum, tidur semua, berjalan. Cumanya tuan-tuan, bila mana Nabi buat terhadap perkara-perkara yang biasa, makan, minum, berjalan, berdiri, duduk, itu adalah perkara mubah. Boleh kita nak buat, boleh kita tak buat. Sebab Nabi manusia juga. Okey? Cuma nak menyatakan Nabi buat tu bukan benda haram lah. Nabi berjalan, bukan jalan tu haram. Nabi makan, bukan makan tu haram lah. Sebab Nabi takkan buat benda yang haram. Okey? Dalam suratul Kahfi ayat yang akhir sekali, Allah Ta'ala kata, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Okey. Hanya sahaja qul innama ana basyarum mislukum. Hanya sahaja aku ni manusia macam kamu juga. Yuha ilai, cuma aku diwahyukan kepada aku wahyu. Okey? Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. Okey. Perkara yang kedua, apa yang Nabi buat tapi mengikut pengalaman, yang tak disandarkan kepada wahyu tau. Dan tidak juga yang berkaitan dengan perkara-perkara syariat. Tidak ada kaitan dengan perkara syariat, tidak ada sandaran wahyu. Cuma Nabi buat benda tu mengikut pengalaman. Contohnya Nabi susun saf-saf peperangan. Oh, ini wing kanan, kiri, okey, depan, belakang, semua Nabi susun posisi. Itu semua bukan daripada wahyu, mengikut pengalaman semenjak Nabi menjadi panglima ketenteraan. Kemudian Nabi masak makanan. Selain daripada tu Nabi selain daripada, dan selain banyak lagi lah. Jadi Nabi masak makanan tu nak bagi tahu perkara tersebut bukanlah perkara pensyariatan. Tak disandarkan dengan wahyu. Seperti mana sabit daripada Nabi SAW dalam peperangan Badar. Dalam peperangan Badar, okey, Nabi rapatkan saf tentera. Okey. Nabi suruh mereka berkumpul di mana peperangan Badar? Di satu tempat yang ada di satu telaga air. Semua berkumpul di situ. Seorang sahabat tanya Nabi, namanya Hubab bin Munzir, adakah ini wahyu daripada Allah? Kita tak boleh parking ataupun transit di depan. Kita semua berehat di depan ataupun berehat di belakang. Nabi berehat di satu telaga di depan sekali. Jadi Hubab bin Munzir kata, adakah ini wahyu daripada Allah? Jadi Nabi Nabi jawab apa? Nabi kata tak, bal huwa ra'i. Bahkan dia adalah strategi peperangan, pendapat aku sahaja. Jadi Hubab bin Munzir kata, kalau begitu, tidakkah bagi pendapat kamu tidakkah bagi kamu, wahai Rasulullah, di sisi aku ada satu pendapat supaya kita pindah tempat lain, kita duduk di satu tempat yang mana dia bagi alasan sekian supaya musuh tak dapat untuk ambil mana-mana telaga, kita dah kontrol semua. Okey, maka Nabi setuju. Bila Nabi setuju, Nabi ubah daripada dia kata Nabi suruh berehat di sini, Nabi suruh kita berehat di satu tempat yang lain, di atas saranan daripada Hubab bin Munzir. Ini adab sahabat tanya, ini wahyu ke bukan? Nampak tak? Maknanya Nabi buat atas dasar pengalaman, tapi pengalaman tu kadang-kadang Hubab bin Munzir ada lebih relevan pandangan dia, jadi diberikan pandangan kepada Nabi SAW. Jadi tuan-tuan boleh lihat dalam karangan Abdul Malik bin Hisham, dalam As-Sirah An-Nabawiyah, Sirah Ibn Hisham,
Ya, di sana ada cerita benda ni dalam peperangan Badar. Okey. Jadi menunjukkan apa yang Nabi suruh mula-mula dia bukan pensyariatan yang mulzim, tapi lepas tu dia jadi pensyariatan lah. Seperti itulah Nabi pernah berkata, antum a'lamu bi amri dunyakum, kamu lebih tahu mengenai urusan dunia kamu. Ini menunjukkan dalil al-khibrah, experience, pengalaman. Okey. Sebab ada ketika Nabi buat atas dasar pengalaman, bukan atas dasar pensyariatan. Contoh seperti mana bila Nabi lihat orang kahwinkan antara satu tumbuhan dengan satu tumbuhan yang lain. Jadi Nabi kata antum a'lamu bi amri dunyakum, kamu lebih tahu benda-benda pertanian yang aku tak tahu sangat. Berdasarkan pengalaman. Perkara yang ketiga adalah apa yang Nabi buat, tapi dalil tu khusus untuk Nabi, tak untuk, bukan secara umum. Contohnya tasyri'an li'ammatil muslimin la yu'tabar. Contohnya seperti apa? Kahwin lebih daripada 4. Tak boleh lah, sebab Quran dah sebut wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Nampak? Kamu kahwinlah. Apa yang baik bagi kamu di kalangan perempuan 2, 3, 4. Jika kamu tak mampu berlaku adil, kahwin 1. Jadi yang Nabi kahwin banyak, lebih daripada 4, itu khusus untuk Nabi. Tak boleh kita jadikan itu sebagai sunnah Nabi. Okey. Sebab nas Quran sebut 2, 3 ataupun 4 saja. Yang lebih daripada itu haram. Dalam surah An-Nisa ayat yang ketiga. Kemudian dalil yang mana khusus untuk Nabi. Seperti mana Nabi menjadikan persaksian Khuzaimah. Persaksian Khuzaimah ni satu persaksian sama seperti 2 orang laki-laki. Tapi ni untuk Nabi, untuk Khuzaimah lah yang Nabi berikan. Tak boleh kita pula yang kata orang ni dia wali, boleh 2 persaksian seperti Khuzaimah. Itu tak boleh. Itu Nabi khususkan. Yang mana untuk Nabi sajalah. InsyaAllah tuan-tuan, selepas ini pada minggu akan datang kita akan bertemu, esok kita akan bertemu kembali dalam menyatakan hubungan Al-Quran dengan hadis. Dia ada Al-Quran ini ada hubungan dia untuk menerangkan. Hadis ini menerangkan Quran. Ada hadis ni hukum sama dengan Quran, menguatkan hukum Quran. Ada juga hadis ni mendatangkan hukum baru yang Quran tak datangkan. InsyaAllah kita akan bincang esok. Jangan lupa tuan-tuan bersama kita dalam page Pusat Tahfiz At-Taqwa dalam Facebook ataupun YouTube Pusat Ilmu At-Taqwa. Boleh refer balik pelajaran yang lalu. Jangan lupa tekan butang share, sama-sama memanfaatkan pengajian kita Usulul Fiqh pada pagi yang mulia ini. Semoga pengajian kita memberi manfaat kepada semua orang. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.